Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kelas DEE 2B, kami akan membentangkan tajuk tentang isu dalam masyarakat kontemporari. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Fauzi, nombor matrik 10 DEE 21F1072. Hari ini saya akan bercakap tentang definisi buli. Buli bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Buli ialah subkategori tingkah laku agresif yang dicirikan oleh 3 kriteria berikut: niat bermusuhan, ketidakkekuatan dan pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Buli merupakan aktiviti tingkah laku berulang yang agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain secara fizikal, mental maupun emosi. Budaya membuli dapat berkembang dalam konteks di mana pun manusia saling berinteraksi. Ini mungkin merangkumi sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah dan kawasan kejiranan. Platform utama pembuli dalam budaya kontemporari adalah di laman sesawang media sosial. Seterusnya, saya akan bercakap tentang ciri-ciri mangsa buli. Nombor 1, perubahan emosi yang ketara seperti sedih, murung dan kadang-kadang gembira. Nombor 2, mengadu sakit perut. Mungkin duit belanja yang diberi oleh ibu bapa mereka dirampas oleh pembuli dan tidak dapat makan sewaktu rehat. Nombor 3, ada kesan duka pada tubuh badan dan pakaian tidak kemas dan kotor atau koyak. Mungkin mereka dipukul. Dan yang terakhir, prestasi akademik mereka merosot. Seterusnya, saya akan bercakap tentang ciri-ciri buli. Kebanyakan pembuli yang tegar ini mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti yang pertama, mangsa dera. Pembuli juga mungkin adalah mangsa penderaan atau buli sebelum ini. Mereka adalah individu yang pernah dibuli atau didera dan mereka menganggap kini tibalah giliran mereka untuk membuli yang lain. Yang kedua, sebahagian daripada mereka tidak mempunyai kasih sayang yang cukup daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, lihat keganasan dengan cara yang positif seperti bentuk hiburan atau cara yang baik untuk mendapatkan keperluan dipenuhi. Nombor 4, impulsif. Impulsif bermaksud bersifat tergesa-gesa mengikut dorongan hati. Seterusnya, contoh buli. Yang pertama, buli fizikal. Melibatkan pukul-memukul, memeras ubut, menampar, menendang, menarik rambut, menolak, mencubit atau sepak terajang hingga menyebabkan kecederaan. Paling ganas, boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, buli mental. Ia lebih kepada ejek-mengejek. Misalnya, jika nama pelajar atau nama bapa pelajar agak luar biasa, maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli. Sungguh pun, kes buli jenis ini kurang mendapat perhatian media massa. Ia sebenarnya serius berlaku di sekolah. Dan akhir sekali, buli cyber. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Insiden sebenar kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai mangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti mesej teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet.
Dipersilakan pembentang yang seterusnya, Afiq Iqbal. Assalamualaikum, saya Afiq Iqbal Amir dari kelas di 2B. Nama matrik saya 10 di E21F1049. Saya akan ceritakan tentang faktor-faktor buli dalam kalangan remaja dan kesannya. Okay. Isu buli-membuli dalam kalangan pelajar di sekolah menjadi topik yang sering dibincangkan. Soalan berkenaan gejala membuli diharapkan boleh membantu para pelajar untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku dalam kalangan mereka. Jadi, iktibar dan pengajaran dalam contoh di bawah seharusnya diambil serius oleh para pelajar dan bijak berkenaan dalam membendung gejala membuli. Antara punca yang dapat saya ceritakan ialah punca pelakuan gejala tidak sihat dalam kalangan anak adalah berpunca daripada keharmonian keluarga mereka sendiri. Bab kata peribahasa Melayu, bapak borek anak rintik, yang bermaksud tauladan ibu dan bapa membentuk kepribadian anak-anak mereka. Kekurangan kasih sayang atau perhatian apabila di rumah akan memberikan tekanan kepada seseorang anak muda kerana tiada tempat mengadu dan kemahuan untuk melepaskan tekanan tersebut disalurkan dengan membuli pelajar lain yang lemah. Ibu bapa hendaklah bertanggungjawab mengenali anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan kepribadian mulia dan unggul agar sasiah mereka yang cemerlang akan menjadikan mereka sekarang yang berjaya kelak. Selain itu, antara punca kedua gejala buli ini berlaku dalam kalangan masyarakat kita di peringkat remaja adalah disebabkan pengaruh televisyen dan media massa. Faktor umur yang semakin menaik menjadikan seseorang itu ingin menunjukkan kekuatan dan menjadi pembuli hasil pengaruh daripada filem-filem tempatan seperti gangster dan lain-lain. Bahan seni yang memaparkan sisi buruk sebuah masyarakat tidak sepatutnya menjadi tontonan umum kerana kanak-kanak yang kecil mudah terpengaruh dan ingin cuba perkara baru. Penggiat seni dan stesen televisyen hendaklah memaparkan keindahan dan kemakmuran serta kekayaan buli bahasa rakyat kita dengan lebih banyak dan kerap agar ia menjadi ikutan anak-anak muda sekaligus menjadi tanggungjawab sosial golongan media dalam membantu membina masyarakat yang bahagia dan juga harmoni. Seterusnya saya akan beritahu tentang kesan terhadap pelajar yang dibuli. Pada pendapat saya, kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar yang dibuli akan merasa takut untuk datang ke sekolah. Kita diberitahu bahawa kebanyakan mangsa buli biasanya bersaiz lebih kecil dari segi fizikal jika dibandingkan dengan pembuli. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu melawan kerana takut dengan pembuli. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka melakukan suatu kepentingan pembuli tersebut. Jika mereka membantah, mereka akan dipukul dan didera. Terdapat setengah pembuli yang membawa kawan-kawannya untuk membelasah pelajar yang dibuli. Bagi pelajar-pelajar perempuan pula, mereka suka menyindir dan suka mengutuk sesama sendiri. Perbuatan ini boleh menyebabkan mangsa tertekan dan ketakutan. Ini menyebabkan pelajar yang dibuli akan berasa takut dan tidak berani datang ke sekolah lagi. Yang kedua, kesan lain yang tidak boleh dikesampingkan ialah mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Kejadian kes buli secara tidak langsung telah menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa memikirkan tentang hal tersebut. Mereka juga sering ketakutan dan sentiasa memikirkan perkara yang dilakukan oleh pembuli ke atas diri mereka. Mereka akan menjadi pasif dan juga tidak ceria. Mereka tidak berani berkomunikasi dengan rakan-rakan dan guru-guru mereka. Mereka lebih suka menyendiri sambil memikirkan nasib mereka yang malang. Hal ini demikian kerana mereka telah diugut supaya tidak melaporkan kejadian mereka dibuli kepada ibu bapa dan juga guru. Jika mereka melaporkan pembuli, mengancam akan melakukan sesuatu yang lebih buruk ke atas diri mereka. Akibatnya, mereka selalu ponting sekolah untuk mengelakkan diri daripada dibuli. Ini menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Sekian daripada saya. Saya serahkan slide seterusnya kepada Muhammad Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Faizal bin Fizal Simon. Nama petik saya 10 DE 21F1036. Okey, sekarang saya akan membenarkan antara 3 peranan masyarakat dan komuniti bagi mengatasi isu gejala buli yang tidak bertika. Okay, yang pertama, para pelajar sewajarnya berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli
harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah ini dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Okey, manakala pihak sekolah yang telah harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh, itu bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapa untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar pada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti pelibatan dalam gejala sosial seperti membuli. Okey, baik. Yang kedua, pihak kerajaan harus memainkan peranan dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli di dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat kesedaran dan mempelajari kebaikan serta menjauhi gejala kurang baik. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan menggalakkan yang lebih kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. Akhir sekali, golongan ibu bapa adalah contoh yang sangat mudah diikuti oleh anak-anak. Dengan itu, jika ibu bapa tidak mahu anak mereka merokok, maka janganlah merokok di hadapan mereka dan melarang tegas perbuatan merokok di rumah. Begitu juga jika pasangan ibu bapa mahukan anak-anak yang berdisiplin, mereka dahulu perlu menunjukkan contoh disiplin yang baik kerana anak-anak akan mematikan apa perlakuan ibu bapa mereka, bukan sekadar mendengar sahaja. Okey, baik, sekian daripada saya. Dipersilakan pembentang yang seterusnya, Arif, untuk membenarkan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Jaafar, 10BE 211040 akan memulaikan cabaran permekasaan akhlak dalam kalangan remaja zaman kini. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang remaja mudah terpengaruh dengan media sosial dengan adanya aplikasi-aplikasi yang melalaikan seperti TikTok, Twitter, YouTube dan lain-lain. Banyak konten-konten kreator yang telah membuat konten yang tidak berfaedah, contohnya mempunyai isi kandungan yang bijak. Selain itu, dapat juga aksi-aksi tumbuk-menumbuk dan ini menyebabkan remaja zaman sekarang akan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Selain itu, ibu bapa yang tidak menghiraukan anak-anak menjadi salah satu cabaran dalam pemekasaan akhlak dalam kalangan remaja. Ini disebabkan ibu bapa yang tiada masa untuk memberi perhatian kepada anak-anak disebabkan sibuk bekerja dari awal pagi hingga ke lewat malam. Ini juga disebabkan anak-anak yang tidak dapat perhatian daripada ibu bapa akan menjadi keras kepala dan berdegil dengan ibu bapa masing-masing. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Pada zaman kini, remaja seharusnya bijak memilih kawan. Seandainya tersilap langkah dalam memilih kawan, contohnya berkawan dengan individu yang akhlaknya sudah rosak seperti pembuli dan maupun
individu yang mengambil dadah, maka secara automatiknya kita sebagai remaja akan terikut dengan cara mereka. Ini disebabkan pada usia muda, remaja mudah menerima hasutan kawan untuk mencuba sesuatu benda yang baru. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Jika diteliti secara tulus, punca-punca berlakunya buli berlaku kerana sikap manusia itu sendiri yang kurang pegangan agama dan kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca. Isu ini sukar untuk diselesaikan. Pengaruh media massa serta amalan dan polisi sekolah yang longgar juga menjadi punca kenapa isu ini terus berleluasa dan menyebabkan akhlak remaja pada zaman ini semakin merosot. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.